Ya, kita kembali bersama Auda menerusi segmen Bicara Undang-Undang. Untuk kali ini satu topik yang saya rasakan ada manfaatnya kepada setiap golongan daripada kita ni, selain daripada usaha untuk kita meraih ilmu, ya, yang pastinya penting juga untuk kita ketahui bersama Is, ya. Betul sekali. Dan tajuk ini juga kita rasa sangat menarik sekali, suratan ataupun pilihan. Jadi ini merupakan kali pertama saya bersama dengan narasumber kita. Jadi saya rasa agak kekok sedikit. Saya serahkan pada Sarina. Silakan Sarina. Topik yang kita bawakan pada hari ini berkenaan dengan poligami 4.0. Apa maksud pada setiap aksara topik kita ni, ya? Suratan atau pilihan. Kita hadirkan secara eksklusif untuk segmen ini Yang Mulia Tuan Muhammad Effendi bin Junaidi, Peguam Syar'i. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Seperti sedia kala. Alhamdulillah. Sudah lama kita ni indah bersua dalam bicara undang-undang, dan hadir-hadirnya bersama pada hari ini satu topik yang cukup hangat rasanya. Ya, betul. Ramai yang nanti-nantikan tajuk ini, ya. Sebenarnya insya-Allah mudah kita sama-sama dapat berkongsi. Ya, insya-Allah. Jadi maknanya ada perkongsian ilmu lagi yang akan dicurahkan bersama, khususnya kepada penonton kita. Betul. Jadi Sarina dan juga Auda penonton sekalian, tanpa melengahkan waktu, segera kita bersama dengan Tuan Muhammad Effendi, dan kita ingin sebagai mukaddimahnya dan juga kita ingin mengetahui tajuk berkisar poligami ini, iaitu sinonim, ya, sekali lagi dalam kehidupan ketania masyarakat di negara Brunei Darussalam. Jadi untuk mendapatkan pencerahan dan juga penjelasan apa sebetulnya ataupun sebenarnya yang ingin dikongsikan pada pagi ini, jadi kaitannya dengan undang-undang keluarga Islam di Mahkamah Syariah. Silakan Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ini pertama kali saya bersama Tuan Iskandar dan juga seperti biasa figura Puan Sarina. Okey, masya-Allah telah bersama dengan saya sejak lama juga, dah 2 tahun lebih. Kita bersama-sama berkongsi ilmu dan pengetahuan dengan sidang penonton di luar sana. Baik, seperti biasa, siapalah saya kalau tanpa pantun, dan begitu juga dengan Tuan Iskandar, hebat juga berpantun. Saya mulakan. Okey, banyakkan niat duri salah, manis buahnya bila dimakan. Luruskan niat beristeri banyak, bukan sekadar ikut-ikutan. Kokoh berdiri segunung talang, tak sama dengan puncak Merapi. Berpoligami bukanlah senang bila dikutuk anak dan bini. Berjalan menyisir pematang sawah, bila tergelincir basahlah baju. Berpoligami bukan nak susah, siapkan bekal barulah maju. Baik, alhamdulillah pada pagi ini saya sempat berkongsi dengan dua figura penyampai kita, tajuk yang juga agak popular ketika ini juga di negara jiran, bila ianya juga terkait dengan kita ni di Brunei Darussalamania, apabila dibentangkan, dihebohkan, diviralkan, ditularkan oleh oleh pengguna-pengguna. Jadi ianya sedikit sebanyak saya cuba untuk berkongsi isu-isu semasa itu, mungkin agak bermanfaat untuk kita melihat konteks kekeluargaan Islam di Brunei pada masa ini. Baik, kalau kita melihat pada pagi ini, saya akan cuba berkongsi mengenai dengan kedudukan pattern yang kedua. Pattern yang kedua yang saya maksudkan di sini, kalau pada sesi yang lepas saya dah berbincang mengenai bagaimana bentuk perkahwinan yang dijalankan di luar negara dalam upacara yang dijalankan di luar negara tanpa mendapatkan keizinan daripada pendaftar mahkamah, daripada secara berpoligami mahupun perkahwinan untuk kali pertama. Tetapi pattern yang kedua yang saya nak bincangkan pada pertemuan kita pada hari ini adalah pattern di mana satu kedudukan poligami yang dibenarkan mengikut undang-undang yang juga telah pun digazetkan di dalam Akta Mahkamah Syariah kita, iaitu melalui Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217 di bawah bab 23, 1, 2 dan 3. Jadi dalam konteks ini sebenarnya saya nak kita akan fokuskan bagaimana poligami, dan saya tidak akan membincangkan disebabkan keterbatasan masa, tidak akan berbincang mengenai dari segi fiknya, dari segi hukum syarak dan sebagainya, tapi lebih khusus kepada isu undang-undang dan polemik semasa yang berlaku. Saya nak cuba panaskan suasana lagi kalau kita melihat kepada slide yang ke-6. Dalam slide yang ke-6 ini saya cuba nak gambarkan betapa polemik ini nampaknya telah pun menjadi satu isu apabila sama ada tidak difahami ataupun tidak mendapatkan penjelasan yang jelas terhadap orang awam. Kalau kita lihat slide kita yang ke-6,
ada beberapa polemik yang menimbulkan kata-kata tanda tanya di kalangan sidang penonton sekalian, iaitu beberapa keadaan yang berlaku. Contohnya, nafkah pun dadak, Ani kan kahwin lain tak pulang. Mas Mia. Usin dadak, nafkah dadak, tapi kan kahwin lain. Itu polemik yang pertama. Kedua, polemik yang kedua merujuk kepada statement yang terkini daripada figura influencer tu. Dia kata isteri pertama untuk dihargai, isteri kedua untuk dicintai, isteri tak beranak, saya kahwin lagi. Masya Allah. Itu keadaan statement daripada orang-orang tersebut ya. Dan yang ketiga contohnya, abang janji tetap sayang alai. Sayang abang lain, abang akan adil. Jadi janji-janji sebegini sebenarnya menimbulkan beberapa keadaan, sama ada yang menimbulkan keselesaan ataupun janji yang dicapati. Dicapati ya. Maksudnya? Janji yang tidak ditepati. Janji-janji saja tetapi dari segi pelaksanaan nothing, dadak. Jadi dalam keadaan ini apabila timbul usaha-usaha ataupun kenyataan sebegini, ia menimbulkan keraguan kepada pihak. Kalau kita rasa, siapa sebenarnya pihak yang rasa akan ditindas dalam hal ini? Dirugikan, dirugikan. Maksudnya? Isterinya kah ataupun suami? Isteri. Yes. Begitu bukan keadaannya. Bias tu, bukan bias, tapi kita nak berikan pemahaman bahawa keadaan polemik ini, jika kita tidak bantu, jika kita tidak dedahkan daripada perspektif hukum syarak, daripada perspektif undang-undang, ia akan sentiasa menjadi tanggapan dan nilai-nilai negatif. Sedangkan keharusan berpoligami ini memang telah ditetapkan hukum syarak. Kita tak menafikan dari segi keharusan berpoligami. Walau bagaimanapun, dalam kaedah pelaksanaan ini kita akan lebih berhati-hati. Pengalaman saya selaku peguam syar'i dah lebih 19 tahun ini melihat bagaimana kemuncaknya permohonan poligami itu, sama ada akhirnya akan berjaya ataupun ditolak oleh mahkamah, dan bagaimana efek selepas perkahwinan poligami itu dibenarkan, apa yang akan terjadi kepada isterinya ataupun anak-anak yang telah ditinggalkan ini. Belum lagi proses perceraian, tetapi banyak mengundang isu-isu yang negatif yang akhirnya telah melemaskan masyarakat tentang negatifnya pandangan kepada poligami itu sendiri. Jadi insyaAllah pada pagi ini saya akan cuba berkongsi itu sebagai mukadimah sedikit sebanyak bagi soalan yang pertama tadi. Walaupun ia merupakan mukadimah, tapi saya cukup saya serahkan kembali pada Sarina. Bukan apa, kita sebagai antara juga untuk menyampaikan maklumat dan ilmu ini kepada para penonton kita ni. Jadi dalam hal poligami, suratan atau pilihan Ani, saya percaya ada asbab musababnya, asal muasal ceritanya. Jadi mungkin dalam hal ini dapat juga Yang Mulia Tuan menyenaraikan ataupun menguraikan faktor-faktor yang selalunya menjadi pendorong kepada berlakunya permohonan berpoligami ini. Baik, saya ada sedikit kongsi tentang slide yang keempat. Mungkin penerbit kita boleh tayangkan kepada audien bagi memudahkan untuk memahami. Dalam era globalisasi ini Sarina, dan kita melihat era 4.0 ini, semuanya menganjak paradigma kita, membawa perspektif, pandangan dan tindakan kita dalam tindakan yang lebih laju dan cepat. Jadi dalam keberjatan ekonomi, dalam keberjatan sosial dan sebagainya, sedikit sebanyak ianya cuba mempengaruhi pola kehidupan masyarakat kita pada masa ini. Jadi kalau kita melihat kepada tajuk yang kita lihat, polemik yang berlaku kepada poligami 4.0 ini, sebenarnya kita lihat faktor-faktor yang banyak mendorong ialah pertama, atas pilihan diri sendiri. Dia tidak ada isu lain tetapi di atas keinginannya sebab suka kepada wanita yang kedua, ketiga dan keempat ini, maka dia tidak ada sebab yang lain melainkan cinta itu melebihi apa sekalipun. Kedua, disebabkan isu kesihatan, terutama dalam isu kedudukan ini, kita nak kata sama ada isterinya tu dalam keadaan tidak sihat ataupun dalam keadaan mandul ataupun dalam keadaan yang tidak membenarkannya untuk melakukan hubungan suami isteri dan sebagainya, itu mendorong kepada satu permohonan yang mungkin akan dibenarkan oleh mahkamah. Ketiga, dari segi perspektif undang-undang, kewujudan undang-undang ini sebenarnya bukan dia nak mengikis ataupun meninggalkan persepsi bahawa poligami itu langsung tidak dibenarkan. Tak, sebenarnya undang-undang ini yang telah digazetkan ini melalui akta poligami ini sebenarnya memberikan peluang bahawa untuk menjaga kebajikan, untuk menjaga kemaslahatan, sama ada isteri pertama, isteri kedua dan yang isteri yang telah pun dikahwini itu tadi, dan juga kepada bakal. Sebab itu kalau ada permohonan di mahkamah, apa yang saya faham, pemohon kepada suami dan juga kepada isteri yang sedia ada akan dibawa ke mahkamah, manakala bakal itu tadi akan dinasihat melalui Biro Sokongan Keluarga kita, melalui BKNK, akan diberikan taklimat, akan diberikan garis pandu bagaimana untuk
melaksanakan proses poligami ini. Sebab poligami ini bukan satu pilihan yang utamanya, tetapi ia cuba untuk memberikan bahawa alternatif sebenarnya untuk mengelak perkara yang lebih negatif itu lebih banyak berlaku. Tetapi ironinya, apabila pengamal-pengamal poligami itu sendiri yang nampaknya janji bukan main, tetapi satu pun tidak dilaksanakan. Maka itulah alternatifnya, diadakan poligami itu, kemudian diberikan taklimat dan akhirnya bergantung kepada individu itu sendiri bagaimana dia nak melaksanakan proses poligami itu. Kemudian isu yang akan dipertimbangkan juga sebenarnya melihat kepada isu kemampuan. Faktor yang mendorong banyak poligami ni sebab dia mampu. Sebelum ni pakai basikal tua saja. Sekarang ni dah pakai kereta Tesla dan sebagainya. Dan keadaan itu menunjukkan bahawa orang ni dah mampu. Maka isu kemampuan itu akan dipertimbangkan oleh pihak mahkamah yang akan saya kongsikan selepas ini. Kemudian faktor yang terakhir sekali yang saya dapat simpulkan ialah berkaitan dengan bagaimana kadang-kadang isu poligami ni ia macam berjangkit bah. Ia ada 5 orang kawan. Kawan pertama, kedua dan ketiga ni dah berpoligami. Jadi 2 ni yang belum, ia akan pengaruhi. Bila you kan poligami, kami okey juga, kami okey juga. Maka itu ikut-ikutan. Ini antara faktornya. Okey, begitu. Ya. Jadi baik, jika menilai dengan faktor-faktor ataupun cara kehidupan yang telah pun dijelaskan sebentar tadi, mungkin sebagai contohnya sakit menahun misalnya, ya, betul, yang berlaku pada sang isteri, ya. Jadi permohonan poligami ini, jadi bagaimana pula menjadi pertimbangan bagi pihak mahkamah sebelum meluluskan sesuatu permohonan poligami tersebut? Mungkin dapat dijelaskan. Baik. Bagus soalan tu. Okey. Apabila sesuatu permohonan telah dihadapkan ke mahkamah, kita akan biasanya sama ada ianya diwakili oleh peguam atau tidak, biasanya penilaian mahkamah adalah kepada 3 keadaan. Iaitu keadaan yang pertama, kalau pun merujuk kepada bab yang saya rujuk tadi, bab 123 kurungan 1, 2 dan 3 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217 jelas merunjukkan beberapa kriteria tertentu yang perlu dipenuhi. Pertamanya dia kata dari segi kemampuan. Sama ada pemohon ini betul-betul mampu atau tidak, mampu untuk adil atau tidak. Dan isu adil ini saya akan kongsikan selepas ini. Adil mampu memberikan kasih sayang ataupun adil dari segi memberikan kewangan semata-mata tanpa isu adil dari segi nafkah batin dan sebagainya terhadap isteri yang dan bakal isteri itu akan kita bincangkan selepas ini. Kemudian dari segi perlu dan patut. Perlu dan patut ini pertimbangan mahkamah merujuk sama ada keadaan apa sebenarnya sebab-sebab yang akan menjadikan sesuatu permohonan itu dibenarkan. Sama ada isteri dalam keadaan sakit dan tidak membenarkannya untuk menunaikan tanggungjawabnya sebagai isteri itu, sehingga menyebabkan mahkamah menilai bahawa memang itu ada sebab dan kebenaran yang dibolehkan dengan kedudukan ini. Sama juga dalam keadaan isu patut atau tidak. Ada permohonan walaupun dia mampu tetapi dia gagal untuk dibuktikan di mahkamah dan permohonan itu ditolak. Dan saya nak nyatakan di sini pertimbangan mahkamah di sini konteksnya ialah permohonan itu wajib dihadapkan dan isteri yang sedia ada perlu dibawa ke mahkamah sebagai pihak responden. Dan saya nak nyatakan di sini tuan-tuan dan puan-puan, sama ada isteri itu tadi mengizinkan atau sebaliknya ianya tidak akan mengikat mahkamah. Faham. Ini bermakna putusan kita akan bergantung kepada budi bicara hakim, penilaian mahkamah sama ada patut atau tidak keperluan itu dihadapkan dan dibenarkan. Saya nak nyatakan di sini, walaupun keadaan kenyataan saya tadi ianya tidak akan mengikat mahkamah izin isteri ni tadi, tetapi jangan takut wahai isteri di sana, di luar sana, bahawa kita masih ada peluang. Kita datang ke mahkamah, jangan hinda datang. Kadang-kadang kalau kita hinda datang ke mahkamah, mahkamah akan boleh menggunakan kuasanya untuk meneruskan perbicaraan walaupun isteri ni tadi tak datang. Bagi pendapat mahkamah, setelah dibuktikan penyampaian saman dan sebagainya, mahkamah dia berikan peluang untuk you datang ke mahkamah. Tapi nampaknya you dengan gagal, you sendiri mengambil pilihan yang mana kita indah mau datang ke mahkamah. Jadi bagaimana mahkamah akan menilai sama ada ianya boleh atau tidak. Jadi di situ mahkamah boleh teruskan perbicaraan walaupun si isteri tadi indah mau datang. Jadi jangan lepaskan peluang begitu sahaja untuk mendedahkan kepada mahkamah dari segi kemampuan ada atau tidak si suami ni tadi menjalankan tanggungjawabnya, dari segi patut dan perlu. Sedangkan bagi kadang-kadang lelaki mengambil pilihan untuk berpoligami hanya untuk suka-suka. Kadang-kadang ada persepsi yang sebegitu. Dan ikut kawan. Dan kadang-kadang dari segi
isteri yang sedia ada, keluarga yang sedia ada pun tidak mampu dibendung dengan sebaik mungkin oleh tanggungjawab suami ni tadi. Jadi bagaimana mahkamah akan menilai perkara tersebut? Jadi di situlah wahai isteri yang berada di luar sana, jangan takut walaupun kenyataan tadi tidak mengikat mahkamah, keizinan tadi tidak mengikat mahkamah, tetapi mahkamah akan menggunakan budi bicaranya, bijaksananya untuk menilai patut atau tidak. Sebab itu apabila sesuatu permohonan di dalam mahkamah ini diutarakan, ia akan dinilai semula oleh mahkamah sebaik mungkin. Tetapi ada juga, okey, kita panaskan keadaan lagi ya. Okey. Ada juga keadaan-keadaan tertentu Sarina dan Is bila mana terdapat suami yang nakal ni tadi, dia mengambil alternatif. Dia mengambil alternatif lain. Kononnya dia kata proses mahkamah yang begitu panjang dan malas lagi kan turun naik mahkamah, dia mengambil langkah nakal sedikit apabila dia pergi ke Thailand, apabila dia pergi ke Sabah, dia pergi ke mana-mana luar negara, berkahwin tanpa kebenaran. Di situ akan mengakibatkan banyak lagi isu-isu yang berbangkit yang akan timbul. Bukan saja isu yang melibatkan kedudukan gagal untuk mendapatkan kebenaran untuk berkahwin di luar kawasan. Kedua, kesalahan untuk berpoligami yang biasanya akan merujuk kepada hukuman yang tidak lebih daripada 2,000 ataupun penjara 6 bulan ataupun mana-mana kombinasi. Di situ kita nampak pengalaman saya juga sebagai peguam syar'i bila mana sesuatu permohonan yang dihadapkan itu menjadi ketakutan bagi sang isteri yang sedia ada. Apabila keadaan ini berlaku, masalah yang berlaku ialah saya nak berkongsi sedikit dalam masa keterbatasan ini. Ada satu kajian yang dibuat terhadap masyarakat di Brunei, terutama bini-bini dia kata ada 3 golongan. Kalau 3 golongan ini saya merujuk kepada kedudukan slide yang ke-9. Slide yang ke-9 dia kata bagi isu poligami ini, bagi wanita ada 3 pandangan. Pertama dia kata golongan pertama langsung tidak bersetuju. Golongan kedua dia kata bersetuju dengan syarat tertentu. Dan yang ketiga dia kata bersetuju dengan kedua-dua pandangan satu dan kedua. Okey, dalam hal ini golongan pertama dia kata tidak bersetuju langsung sebab dia kata poligami hanya akan menimbulkan porak-peranda. Poligami akan menimbulkan ketidakadilan. Poligami akan menyebabkan isteri muda itu tadi akan mengambil harta yang sedia ada. Itu pandangan pertama. Kedua, dia kata bersetuju dengan syarat boleh dia nak berpoligami tanpa menafikan keharusan berpoligami asalkan wajib adil, asalkan dalam keadaan misal kata yang membolehkan ada bersebab isteri sakit dan juga untuk mengelak maksiat. Dan pendapat yang ketiga dia kata bersetuju dengan kedua-duanya. Contohnya dia sokong dengan hukuman syarak asalkan isu keadilan bagi memenuhi tuntutan batin dan sebagainya. Manakala kegagalan untuk mematuhi syarat itu akan menjadi satu bantahan kepada golongan yang ketiga ni. Dalam konteks ini, kita melihat pelbagai persepsi. Pelbagai persepsi terhadap poligami ini. Namun apa yang saya nak nyatakan bahawa kedudukan pandangan itu sebenarnya bergantung kepada pemohon, bergantung kepada suami dan bergantung kepada isteri yang sedia ada mengambil tindakan yang wajar dan patut untuk mendapatkan haknya, untuk mempertahankan haknya bagi memastikan keadilan itu sentiasa terlaksana supaya untuk memastikan bahawa ianya tidak akan menimbulkan masalah sampingan yang lain. Lebih berderet dan berjela ada masalah. Betul. Jadi sebelum kita bertanya sepengalaman 19 tahun Tuan dalam guaman syariah ni, adakah juga untuk proses berpoligami ni proses suluh turut dilakukan? Bagaimana? Okey, dalam keadaan ini biasanya dalam proses permohonan kita di mahkamah, pertamanya mahkamah akan meneliti terlebih dahulu sama ada patut atau tidak. Patut atau tidak dibenarkan untuk berpoligami. Kemudian isterinya yang sedia ada akan ditanya dari segi betulkah suami muani mampu? Betulkah suami muani dah melakukan apa-apa tindakan yang melakukan penderaan kepada you? Betulkah si suami ini indah bagi ugutan ataupun memujuk rayu you supaya membenarkan poligami secara paksa, ugutan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini si isteri ini tadi perlu memainkan peranannya untuk menyatakan kesemuanya di dalam mahkamah. Sebab ini akan menjadi asas kepada pertimbangan mahkamah untuk meluluskan atau tidak. Dan saya nak kata, berbalik kepada soalan Sarinah tadi, biasanya ada satu kes yang saya buat ni ialah apabila yang ini melibatkan 3 pasangan yang baik. Yang mana suami dan isterinya tadi dan kebetulan pula bakal isterinya tadi adalah kawan rapat dia. Kawan rapat isterinya ni tadi, kawan-kawan rapat pun hati-hati boleh menjadi orang ketiga dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini, diorang kata kami akan adakan satu perbincangan itu kami bersetuju kepada kriteria tertentu, iaitu contohnya
dia memasukkan dalam isu suluh ni. Suluh adalah satu kaedah persetujuan alternatif yang boleh diambil oleh pihak-pihak yang memohon di mahkamah supaya ianya tidak menjadikan suatu perbicaraan itu panjang, melibatkan kos, turun naik mahkamah dan sebagainya. Betul. Letih proses mahkamah ini kalau kita ni dah faham. Okey. Jadi saya, dalam kes yang saya katakan tadi, akhirnya mereka membuat satu persetujuan, iaitu ini bijaklah, wife yang pertama ni bijak. Dia kata okey, sepanjang berkahwin contohnya 10 tahun bersama suaminya tadi, apa-apa perolehan harta yang diperolehi tidak akan dimiliki oleh pihak bakal isteri tadi. Jadi kalau sebenarnya kedudukan itu pun sebenarnya satu jaminan yang memang boleh dipohonkan, iaitu permohonan harta sepencarian misal kata boleh dituntut sebelum poligami itu dibenarkan. Jadi apabila keadaan-keadaan itu ketiga pihak telah menandatangani dan dipanggil ke mahkamah, dan mahkamah mungkin akan menggunakan kuasanya untuk memanggil bakal isteri itu juga, memanggil bakal bapa bapa mertua tu tadi supaya mereka dapat tahu sebenarnya poligami ini adalah proses poligami dan ada sebenarnya kedudukan dah first wife tu tadi. Jadi haknya tu tadi yang tidak boleh dinafikan. Saya nak buat satu kenyataan di sini bahawa poligami ni tadi seumpama sifir matematik. Ada formulanya. Tambah, tolak, darab dan bahagi. Pertama tambah, dia menambah beban. Dia menambah beban kepada satu perkahwinan yang sedia ada, tanggungjawab kepada suami. Kedua, dia menolak hak. Menolak hak ni maksudnya dia menyatakan hak kepada si isteri ni tadi ada keadaannya yang perlu dikongsi. Jika isteri yang ada tidak boleh tidak mengetahui hak dan tuntutannya. Ketika berbahagi kasih sayang. Kalau sebelum ni pemandu suaminya adalah suaminya seorang itu saja. Tapi sekarang ni ia akan berlaku poligami, maksudnya dia berkongsi. Kasih sayangnya berkongsi dengan orang lain. Sanggupkah? Itu question mark lah. Okey, jadi dalam pendek kata, saya nak nyatakan di sini betapa poligami itu sebenarnya satu yang luhur, satu semangat yang telah ditetapkan oleh hukum syarak yang menjadi yang memang datang sebelum Islam dan kemudian dispesifikkan tidak boleh pada 4 dan amalan sehingga pada hari ini. Kita tak menafikan dari segi keharusannya, cuma bagaimana dari segi amalan. Jadi secara kesimpulannya saya nak kata pilihan di tangan pemohon itu sendiri, suami itu sendiri bersedia tunjukkan kemampuan dan sebagainya, ianya mungkin akan dipertimbangkan oleh mahkamah. Kedua, saya nak nasihat kepada isteri dan isteri-isteri yang sedia ada bahawa kita tidak akan tiada satu jaminan bahawa kita ni tidak akan dipoligamikan. Kenapa? Sebabnya itu memang ada hak kepada suami. Betul. Melainkan dibuktikan kepada mahkamah sebaliknya. Yang penting di sini dalam pengurusan hal ehwal berpoligami ini perlu ada kebijaksanaan dan ada tata cara kaedahnya seperti yang telah pun terangkan oleh Tuan sebentar tadi. Bapak terima kasih sesingkat masa. Masih cukup waktu aku sebenarnya. Mungkin di bulan hadapan minggu pertama boleh kita ini sambung semata-mata untuk ilmu ya. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Effendi bin Junaidi, Peguam Syar'i yang telah juga menyempurnakan untuk segmen undang-undang minggu ini berkenaan tajuk poligami 4.0 suratan atau pilihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi